LGBT ialah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender. Pengaruh budaya barat telah meningkatkan gejala LGBT dalam kalangan golongan muda. Golongan LGBT sering mendapat kecaman dan juga kritikan daripada netizen. Hal ini kerana perbuatan serta cara hidup golongan ini dianggap salah dan juga tidak bermoral. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti punca berlakunya LGBT. Dua, mengenal pasti implikasi LGBT terhadap aspek gaya hidup. Dan yang ketiga, mengkaji implikasi LGBT terhadap pemikiran manusia. Antara punca berlakunya LGBT adalah kurangnya didikan dan penerapan agama dalam diri seseorang. Didikan agama dalam diri seseorang amat penting supaya mereka tidak terjebak dan melakukan perkara yang tidak sepatutnya dan dilarang dalam agama masing-masing. Kurangnya didikan agama juga yang menyebabkan individu-individu ini cenderung untuk terjebak dalam kancah LGBT. Kurangnya didikan agama juga yang menyebabkan mereka tidak dapat berfikir dengan baik, terpengaruh dengan rakan-rakan dan akhirnya mereka akan terjebak dalam kancah LGBT ini. Punca yang seterusnya ialah pengaruh media massa. Dalam konteks ini, golongan LGBT boleh mendapatkan maklumat tentang LGBT yang dipengaruhi oleh budaya barat atau kuning, sehingga mereka menjadi lebih berminat tentang gejala LGBT. Selain daripada media massa, trauma masa lampau adalah satu punca untuk berlakunya LGBT. Ini mungkin kedengaran tidak logik, tetapi ini adalah punca yang kedua terbesar dengan berlakunya LGBT. Bagi perempuan dan lelaki, mereka mungkin benar dengan perasaan yang dimainkan oleh jantina lain. Oleh itu mereka tidak berjaya dengan jantina berlainan. Dengan ini mereka akan mencarikan kawan-kawan yang dapat yang sama jenis untuk menceritakan segala masalah yang dihadapi. Oleh itu mereka akan berasa lebih penting dalam perasaan cinta. Oleh itu ini adalah akan munculnya pasangan LGBT. Sekarang saya ingin membincangkan kesan amalan LGBT terhadap cara hidup. Amalan LGBT akan mempengaruhi cara pergaulan dengan masyarakat. Hal ini demikian kerana golongan LGBT akan dipandang rendah oleh masyarakat disebabkan amalan LGBT telah melanggar amalan agama dan undang-undang di negara kita. Bukan itu sahaja. Amalan LGBT juga berbeza dengan cara hidup orang biasa. Hal ini akan menyebabkan persefahaman dengan masyarakat akan berkurangan dan seterusnya konflik akan menambah. Di samping itu, masyarakat juga tidak berani bergaulan dengan golongan LGBT kerana mereka khawatir golongan LGBT bergaul dengan mereka hanya untuk mendapat hati mereka. Bagi ahli keluarga, salah satu menyebabkan gejala LGBT adalah kekurangan komunikasi antara ibu bapa dengan anak. Selain itu, golongan LGBT juga menghadapi masalah menjangkit penyakit wabak seperti AIDS dan berbagai penyakit kelamin. Dapatan kajian yang ketiga iaitu implikasi LGBT terhadap pemikiran manusia. LGBT ini bermula dari pengaruh barat yang telah merebak ke seluruh dunia akibat kegiatan globalisasi. Di Malaysia, golongan tersebut dulu wujud di merata tempat tetapi mereka bergerak secara senyap dan malu-malu. Sehingga hari ini, golongan ini semakin berkembang besar dan wujud secara terbuka. Golongan ini sanggup melakukan apa saja yang inginkan dan seterusnya mendesak agar mereka turut disahkan pernikahannya dari sudut undang-undang negara. Sebenarnya, LGBT masih tidak diterima oleh Malaysia dan ini adalah salah di sisi undang-undang Malaysia. Dari segi moral, LGBT merupakan seseorang keruntuhan akhlak dan suka diterima oleh masyarakat Malaysia.
Kalau amalan LGBT ini berlaku di golongan keluarga kita, nama baik keluarga akan tercemar, malah akan dipandang rendah oleh orang lain. Paling serius, akan dihina oleh orang lain. Tambahan pula, LGBT ini adalah pasangan yang sama jantina. Tidak mungkin akan mendapat zuriat. Kalau tidak dapat meneruskan zuriat untuk keluarga, kemungkinan keluarga itu akan putus zuriat. Di samping itu, golongan LGBT juga menerima tekanan besar daripada ahli keluarga dan ini akan menjejaskan mentaliti dan kesihatan mereka. Mereka juga perlu mengambil kira tentang maruah keluarga dengan tidak melakukan cara hidup yang tidak diterima umum. Oleh itu, institusi keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam menghapuskan amalan LGBT kerana mereka yang menemani dan mengajar generasi muda sejak kecil lagi. Jika dilihat dari perspektif yang lain, gejala LGBT juga akan menyebabkan bakat dan kelebihan diri tidak dapat diiktiraf dan diabaikan. Hal ini berlaku kerana menurut perspektif masyarakat Malaysia, golongan LGBT merupakan satu golongan yang tidak berkaliber dan menyebabkan golongan LGBT berhadapan dengan diskriminasi secara langsung atau tidak langsung. Secara kesimpulannya, isu berkaitan LGBT ini sudah pun wujud di negara luar sebelum ini lagi dan terdapat beberapa negara lain yang menjadikan LGBT ini sebagai agenda dan asas perjuangan nasional mereka dan memperjuangkannya. Namun dalam konteks negara Malaysia itu sendiri, kita dilihat menjadikan rukun negara sebagai asas garis panduan dalam kita mentafsirkan sesuatu pemahaman dan ideologi itu, di mana elemen dalam rukun negara tersebut antaranya kepercayaan kepada Tuhan dan kesopanan dan kesusilaan itu menjadi garis panduan dalam kita mengendalikan hal ini, di mana kita mengikut lumrah dan asas garis panduan agama dan budaya tempatan itu sendiri yang sememangnya mengikut lumrah sosial yang sepatutnya. Dan kita dapat lihat bagaimana ideologi ini dipengaruhi ataupun dominan dipengaruhi majoritinya oleh golongan yang menjadikan arahan ataupun garis panduan agama itu sendiri sebagai kongkongan dan tidak bersetuju mengenainya. Dan ini dilihat sebagai tidak adil kerana jika sesuatu negara itu secara asasnya mengangkat kepercayaan kepada Tuhan ataupun prinsip beragama itu, maka garis panduan agama di dalam agama tersebut, agama-agama yang dianuti terdapat di negara tersebut, mestilah menjadi garis panduan dan rujukan kepada penganutnya di dalam negara tersebut, bukannya dipengaruhi oleh ideologi yang bersifat dipengaruhi oleh perasaan dan keinginan individu ataupun sekelompok masyarakat itu saja.